Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita akan masuk bab 4 ataupun modul 4 perakaunan untuk perkongsian. Baik, dalam bab 4 ni kita akan belajar tentang yang pertama adalah definisi ataupun pengenalan kepada perniagaan perkongsian. Okey, kita akan tengok ciri-ciri perkongsian. Okay, apakah akta yang digunakan dalam perkongsian dan juga ikatan perkongsian. Baik, yang kedua, penyediaan akaun pengasingan untung rugi. Okay, bagaimana kita nak rekod keuntungan dan juga kerugian bagi perkongsian. Okay, yang ketiga, ekuiti pemilik dan penyata kewangan perkongsian. Okay, dalam PKK ada sedikit perbezaan, iaitu di bawah ekuiti pemilik. Okay, dia berbeza perkongsian dengan perniagaan yang lain. Dan yang keempat adalah pembubaran perkongsian. Sekiranya perkongsian ingin dibubarkan, apa langkah-langkah ataupun akaun yang perlu disediakan. Okay. Baik, definisi perkongsian. Okay, satu organisasi yang dibentuk secara gabungan oleh sekurang-kurangnya 2 orang sehingga 20 orang berkongsi. Okay, bila sebut perkongsian, ahlinya mestilah 2 orang dan tak lebih daripada 20 orang berkongsi. Okay, ini kalau perkongsian biasa. Baik, kalau perkongsian profesional, okay, ahlinya boleh mencecah sehingga 50 orang. Dia 2 orang hingga 50. Ini awak dah belajar masa tempat itu. Okey, perkongsian ia berada di bawah Akta Perkongsian 1961. Okey, akta ni awak kena ingat dan awak kena tahulah. Okey, bila sebut perkongsian, akta dia adalah Akta Perkongsian 1961. Baik, mengikut Akta Perkongsian, definisi bagi perkongsian adalah perhubungan yang wujud antara 2 orang yang perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Okay, mereka bersama-sama menjalankan perniagaan, urusan yang sama, tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan. Ini adalah matlamat perniagaan lah. Baik, melalui perniagaan jenis perkongsian, pemilik berkongsi modal, kepakaran, pengalaman dan risiko. Okay, dalam perkongsian ni, ahli-ahli yang berkongsi ni, mereka akan berkongsi modal, okay, kepakaran yang ada, pengalaman yang ada, malahan risiko pun mereka terpaksa berkongsi bersama. Okay, contoh perniagaan jenis perkongsian. Okay, ni contoh dia. Klinik Dr. Azlan dan rakan-rakan. Dr. Azlan dan rakan-rakan. So dalam perniagaan ini ada lebih pada 2 orang kan. Khalid, Lim dan Associates. Okay, gabungan gabungan Khalid dan juga Lim. Okay, Tuminah dan Habibah Agrochips. Ini adalah contoh-contoh perkongsian yang ada. Baik, tujuan penubuhan perkongsian. Okay, memperoleh keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang diusahakan. Jadi tujuan penubuhan perkongsian ni, matlamatnya adalah mendapat keuntungan. Baik, apa perbezaan antara perkongsian dan juga milikan tunggal? Okay, yang pertama, dari segi bilangan pemilik, perkongsian 2 hingga 20 orang, milikan tunggal hanyalah seorang pemilik. Okey, modal. Okey, perkongsian mendapat modal daripada hasil sumbangan perkongsi. Okey, kalau 5 orang berkongsi dalam perkongsian, maka 5 orang itulah yang akan mengeluarkan modal. Okey, bagi milikan tunggal, modal ini disumbangkan oleh pemilik, kan, sebab dia seorang je. Untung ataupun rugi perkongsian akan diagih mengikut perjanjian. Okay, perjanjian akan dibuat sebelum perkongsian ini dijalankan, yang kita sebut sebagai
ikatan perkongsian. Okey, ikut perjanjian masing-masing. Okey, berapa untung dia, berapa agihan untuk para pekongsi. Okey, milikan tunggal, untung dan rugi hanya dinikmati oleh pemilik sendiri saja. Okey, hayat perniagaan, okey, bagi perkongsian boleh dibubarkan. Okey, sekiranya salah seorang pekongsi itu meninggal dunia, ataupun diisytiharkan muflis ataupun bankrupt, okey, ataupun atas persetujuan bersama. Okey, kalau ada ketiga-tiga ciri ni, perkongsian ini boleh dibubarkan. Okey, bagi milikan tunggal, hayatnya tak berterusan, kan? Jika pemilik meninggal dunia ataupun pemilik tak ingin meneruskan perniagaan, maka milikan tunggal itu boleh diberhentikan operasi dia. Okey, penyediaan penyata kewangan. Okey, bagi perkongsian, okey, dua akaun yang akan dibuat, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, ini yang dah kita belajar sebelum ni. Kita nak mencari untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, kemudian kita akan sediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey, akaun pengasingan untung rugi ni lah yang akan kita kira berapakah jumlah keuntungan yang akan diperoleh bagi setiap pekongsi, ataupun jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh pekongsi itu. Sebab tu kita kena sediakan akaun pengasingan untung rugi. Okey, bagi milikan tunggal, okey, penyata kewangan yang digunakan hanyalah akaun perdagangan dan untung rugi, upload saja, rekod sampai untung bersih saja. Okey, dia tak perlu buat akaun pengasingan untung rugi sebab dia seorang. Okey, dalam komponen equity pemilik. Baik, dalam PKK, okey, bagi perkongsian, okey, dia menggunakan akaun modal dan juga akaun semasa. Okey, dua ni yang kita akan belajar nanti. Akaun modal dan juga akaun semasa. Dalam equity pemilik dia ada dua ni je, modal dan akaun semasa. Milikan tunggal dia ada modal, untung bersih dan juga ambilan. Okey. Boleh. Baik. Akta Perkongsian 1961. Okey. Baik. Dalam seksyen 26, Akta Perkongsian 1961 menyatakan bahawa untung atau rugi dibahagi sama rata antara pekongsi. Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman pekongsi. Faedah tidak dibayar atas modal. Pekongsi yang menguruskan perkongsian tidak dibayar gaji. Setiap pekongsi berhak menguruskan perniagaan. Buku akaun perkongsian disimpan di premis perniagaan. Yang paling utama 4 ni yang awak kena hafal. 1, 2, 3, 4. Bila sebut akta perkongsian, untung rugi sama rata, faedah atas pinjaman 8%, faedah atas modal dan juga gaji tidak akan dibayar. Baik. Kenapa akta perkongsian ni penting? Akta perkongsian ni penting kerana akta ini akan terpakai sekiranya perkongsian gagal untuk mengikut ataupun mematuhi ikatan ataupun ikatan perkongsian, perjanjian asal perkongsian. Nanti kita akan tengok. Baik. Sebelum memerlukan perkongsian, perkongsian akan menyediakan ikatan perkongsian. Ini adalah perjanjian awal antara rakan kongsi. Ikatan perkongsian mengelakkan sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada kemudian hari dan memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang dipersetujui bersama. Dalam ikatan perkongsian, dalam perjanjian awal perkongsian, dia akan menyatakan tentang faedah atas pinjaman berapa peratus, modal yang disumbangkan berapa jumlah modal, kongsi untung ataupun kongsi rugi, bagaimana untung dan rugi ini diagihkan, gaji, allowance ataupun bonus, faedah atas ambilan, berapa jumlah faedah yang dikenakan sekiranya perniagaan sekiranya perkongsi